Selamat sejahtera dan selamat berkenalan dengan semua ibu bapa. Hari ini saya Cikgu Sunari Ana Perempuan Krishnan selaku penyelaras prasekolah akan bersama dengan semua ibu bapa untuk memberikan taklimat sesi prasekolah bagi tahun 2021. Pertama sekali kami ingin mengucapkan tahniah kepada anak-anak tuan-puan yang telah berjaya mendapat tempat di Prasekolah SK Bukit Mutiara. Tahniah sekali lagi. Kita akan mula taklimat kita dengan falsafah pendidikan prasekolah. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya kita akan lihat matlamat pendidikan prasekolah. Ia bertujuan menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. Visi KPM pula adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi KPM pula adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk mengembangkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Pendidikan prasekolah KPM disediakan secara percuma oleh kerajaan Malaysia. Maka di sini jelas ya parents sebab tidak ada sebarang iuran pungutan daripada pihak prasekolah kami. Ini kerana kerajaan menyediakan peruntukan khusus bagi murid prasekolah KPM. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara terdapat 2 kelas prasekolah. Puan Sapura binti Khalid merupakan guru prasekolah Aulad Cerdik dibantu oleh pembantu pengurusan murid iaitu Puan Rafiha binti Husein. Diikuti dengan Cikgu Sunari Ana Perempuan Krishnan merupakan guru prasekolah Aulad Pintar dibantu oleh seorang pembantu pengurusan murid iaitu Puan Rabiatul Adawiyah binti Jamil. Waktu pengoperasian prasekolah adalah seperti berikut. Murid-murid perlulah hadir sebelum pukul 7.30 pagi sebab 7.30 pagi kita akan mula mengajar. Mohon murid-murid datang lebih awal 10 minit atau 15 minit lebih awal ke sekolah. Ibu bapa tolong jangan hantar ya awal sangat anak-anak sebab kita risau tentang keselamatan mereka. Waktu balik murid-murid adalah pada pukul 11.30 pagi. Mohon semua ibu bapa sediakan pengangkutan masa balik anak-anak tepat pada pukul 11.35 pagi murid-murid akan berada di pintu pagar C. Buat masa ini ya, kita hanya membuka pintu pagar C saja. Jika tidak dapat ambil pada masa tersebut, mohon tuan-tuan hubungi guru kelas atau PPM kelas masing-masing. Untuk pengetahuan semua, jumlah waktu belajar adalah murid adalah 4 jam sehari. Kerajaan menyediakan peruntukan khusus bagi murid-murid KPM seperti tertera di paparannya.
Jenis-jenis bantuan yang diterima oleh semua murid prasekolah adalah seperti berikut. Bantuan geran per kapita prasekolah iaitu RM100 seorang untuk setahun. Bantuan co-curriculum RM25 seorang untuk setahun. Bantuan makanan RM2 sehari seorang murid untuk setahun. Takaful RM1.50 untuk seorang bagi setahun. Mohon parents ambil perhatiannya. Guru-guru prasekolah akan mengajar mengikut panduan dokumen standard kurikulum dan pentafsiran semakan 2017. Ia merangkumi tunjang-tunjang seperti tunjang komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, dan sains dan teknologi. Ini adalah contoh-contoh aktiviti yang dijalankan mengikut modul. Selain tunjang-tunjang tersebut, kita juga menggunakan modul-modul seperti modul fizik, modul 3R, modul English, modul tunas doktor muda dan modul PKJR iaitu Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Okay, ini adalah contoh-contoh aktiviti untuk yang boleh dijalankan mengikut modul. Contohnya bagi subjek modul CV kita boleh jalankan gotong royong membersihkan kawasan sekolah, pertandingan busana kemerdekaan yang boleh dijalankannya. Bagi 3R pula reduce, reuse, recycle iaitu boleh membuat bekas pensel menggunakan bahan terbuang, membuat model tong sampah mengikut warna. English pula, modul English pula kita akan mengajar berpandukan tema iaitu tema I1, tema makanan, tema keluarga dan sebagainya. Dalam tunas doktor muda pula program jom gosok gigi dan bina model piramid akan boleh dijalankan. PKJR adalah Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Dalam ini kita boleh jalankan aktiviti seperti Hari Keselamatan Jalan Raya, projek model kenderaan dan lintas jalan raya menggunakan bahan kitab semula. Ini adalah aktiviti yang terdapat dalam modul prasekolah. 1,200 minit adalah peruntukan masa seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Melayu dan bahasa pengantarnya yang lain. Untuk maklumat semua, prasekolah kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Berikut adalah peruntukan masa mengikut subjek-subjek prasekolah. Ibu bapa boleh rujuk jadual seperti berikut. Boleh lihat jadual di paparannya. Ibu bapa tolong ambil perhatian. Prasekolah KPM tidak ada ujian atau peperiksaan ya. Peperiksaan tidak ada. So ibu bapa boleh tanya bagaimana nak menilai prestasi anak-anak saya? Cikgu, walaupun tidak ada peperiksaan, kita akan menilai melalui pentadbiran prasekolah dari semasa ke semasa. Bagaimana cikgu? Ini adalah kita akan menilai prestasi mereka melalui pentadbiran. Pentadbiran ini merupakan satu kaedah untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid. Bilakah kita akan melakukan pentadbiran ini cikgu? Dilakukan dalam keadaan semula jadi, tidak formal, bersifat diagnostik dan berterusan. Pentadbiran ini boleh melakukan melalui senarai semak, skala berdekada, rekod anedok, rekod berterusan, persampilan masa dan persampilan peristiwa.
Penggunaan buku kerja tidak dibenarkan di prasekolah. Kita hanya gunakan buku-buku tulis saja ya. Cara penyampaian guru semasa pengajaran kepada murid bergantung kepada kreativiti guru masing-masing. Okey, di sini saya nak jelaskan Cikgu Sapura dengan saya tidak sama cara penyampaian pengajaran. Namun begitu objektif yang kita nak sampaikan adalah sama. Okey, parents, boleh ya? Untuk makluman semua, penggunaan buku-buku tulis seperti buku karis 1 5 buah, buku berita 2 buah, buku garis 4 5 buah, buku peta besar 5 buah perlulah disediakan oleh semua ibu bapa. Namun begitu, untuk makluman semua, prasekolah dah sediakan ke semua 17 buah buku tulis ini di prasekolah, di koperasi sekolah. Harap ibu bapa menyebut buku tulis prasekolah apabila membelinya di koperasi sekolah. Dengan ini kita dapat menyelaraskan penggunaan buku tulis yang standard yang sama standard bagi semua murid. Semua murid termasuk murid lelaki dan perempuan perlu memakai t-shirt putih, lengan pendek, berkola dan seluar sukan hitam biru gelap. Kasut stokin berwarna hitam. Akan tetapi buat masa ini mohon semua murid memakai selipar ke sekolah sehingga dibagi tahu nanti. Murid-murid perempuan digalakkan memakai tudung putih sahaja. Okey, kalau ibu apa tidak mampu membeli, tidak jumpa ke membeli t-shirt berkola, boleh pakai juga round neck t-shirt round neck dan seluar hitam juga digalakkan memakai. Jahit lencana dan tanda nama di sebelah kiri baju. Jahit atas poket dia, jangan jahit dekat poket, atas poket tu. Okey, jahit atas poket. Beli lencana di sekolah dan tempah tanda nama mengikut helaian baju dan seluar yang hendak dibeli supaya tidak tertukar pakaian dengan murid-murid yang lain. Harap jelas ya. PPM kita akan menyediakan menu makanan mengikut menu standard prasekolah. Prasekolah kita akan menggunakan menu bandar semasa menyediakan makanan. Oleh itu, ibu bapa tidak perlu bekalkan makanan kepada anak-anak melainkan anak-anak ada alahan terhadap makanan. Okey, jika masih ada masalah lagi, boleh terus menghubungi kita untuk tindakan seterusnya. Saya berharap maklumat yang saya telah sampaikan ini agak jelas ya. Seterusnya, mohon semua ibu bapa sediakan barang-barang dibawa dan bagi pada kita pada hari pertama sekolah iaitu 20 hari bulan 1 2021. Sediakan fail poket berwarna hijau cair sekeping untuk menyimpan biodata murid-murid. Sediakan juga file divider untuk menyimpan lembaran kerja mengikut subjek masing-masing. Kalau boleh beli yang ada tali untuk pegang ya. Murid senang nak bawa. Sediakan alat tulis, label pada setiap batang pensel warna, label pada setiap batang pensel. Tolong sediakan satu kotak ya. Pensel untuk pada kita, label pada pemadam, label pada pengorek, label pada pembaris, label pada gunting, label pada gam. Kita akan simpankan ke semua peralatan bertulis ini di dalam kelas, iaitu di atas meja anak-anak masing-masing. Kita peralatan bertulis ini tidak boleh bawa balik ya. Kita akan simpan di atas anak untuk menggunakannya. Tanda nama
tanda nama beli ikut helaian baju dan seluar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tempah dari mulai sekarang ya. Pastikan latar belakang berwarna putih dan tulisan adalah berwarna hitam. Sediakan set berus gigi, iaitu berus gigi dengan ubat gigi, tuala kecil dengan cawan untuk aktiviti memburus gigi selepas makan. Kita perlukan 4 keping gambar pasport murid-murid. Mohon labelkan nama dan tahun. Mohon labelkan nama dan tahun bersekolah di sekolah di belakang setiap keping gambar. Sediakan juga baju tambahan. Ia digunakan apabila berlaku kecemasan. Sepasang baju dan seluar hendaklah masukkan di dalam plastik atau beg kecil. Tisu basah disediakan untuk menjaga kebersihan diri anak-anak ya. Memakai mask setiap hari ke sekolah dan mengikuti SOP yang sedia ada. Sekiranya didapati anak-anak tuan-puan tidak sihat, maka perlulah maklum pada guru kelas masing-masing melalui telegram pada awal pagi itu. Ini memudahkan cikgu-cikgu merekod ketidakhadiran murid-murid dalam talian sebelum pukul 8 pagi. Harap semua jelas ya. Okey, jika tidak hadir, tidak perlu datang ke sekolah. Mohon anak berjumpa dengan doktor dan ambil ubat dan berehat di rumah. Apabila anak-anak naik ke sekolah, mohon bagi MC atau surat cuti sebagai tanda bukti ketidakhadiran ke sekolah. Murid-murid dilarang membawa barang kemas, wang atau perhiasan diri, permainan, telefon bimbit atau gadget ke kelas. Pihak prasekolah tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan barang-barang tersebut. Begitu juga dengan senjata atau objek berbahaya seperti pisau tidak boleh bawa ke prasekolah ya. Mohon setiap hari ibu bapa tolong cek beg anak masing-masing. Mohon semua ibu bapa memberikan tumpuan yang lebih semasa saya bentangkan paparan ini ya. Ibu bapa atau penjaga perlu sentiasa mengemaskini nombor telefon bimbit ibu bapa atau penjaga yang terkini, alamat kediaman dan waris terdekat dan status kehadiran murid dari semasa ke semasa. Jika terdapat perubahan pada nombor handphone atau alamat rumah, mohon update dengan kita dengan kadar yang segera agar kita boleh contact parents bila-bila masa ya. Nombor handphone yang kita gunakan, tuan-tuan dan puan-puan gunakan, perlulah aktif sepanjang hari. Pihak prasekolah meminta ibu bapa berganding bahu memainkan peranan yang penting sebelum mengantar anak ke sekolah. Bagaimana ya? Ya, inilah caranya memberikan gambaran yang menyeluruhkan tentang sekolah, iaitu boleh menonton TV di sekolah, prasekolah, bermain di taman permainan, bermain permainan di dalam kelas dan sebagainya. Okey, sediakan kelengkapan secukupnya seperti peralatan bertulis kepada murid-murid, menggosok gigi dan mandi pada setiap hari sebelum datang ke prasekolah. Pengurusan diri yang bersih dan kemas akan memberi semangat kepada anak-anak kita datang dengan seronok dan ceria. Tetapkan waktu tidur sebelum pukul 10 malam dan bangun seawal pada pukul 6 pagi supaya murid-murid tidak mengantuk di dalam kelas. Inilah barisan yang tuan-tuan
dan puan-puan perlu hubungi untuk sebarang pertanyaan ataupun kecemasan. Cikgu Sapura, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Cikgu Sapura binti Khalid dalam talian 012-705-1969 dengan Puan Rafiha binti Hussein dalam talian 012-765-2405 bagi kelas Aulad Cerdik, manakala bagi kelas Aulad Pintar pula tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Puan Sunari Anak Perempuan Krishnan 013-756-2993 manakala Puan Rabiatul Adawiyah dalam talian 011-101-35994. Sekian, terima kasih. Anak tuan, anak kami, menggunung harapan tuan, melangit lagi harapan kami. Jika ada sebarang persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh utarakan dalam grup WhatsApp kita. Grup WhatsApp kita juga ya. Jika ada sebarang soalan boleh utarakan di sini juga, kita akan discuss, berbincang ya. Kita tunggu soalannya. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih tidak jelas dengan paparan yang saya paparkan tadi, boleh tanya soalan. Walau bagaimanapun, kita akan masukkan slide ini dalam grup WhatsApp kita nanti. Kita akan mengemukakan soalan dari sekarang. Dalam 5 minit kita akan tamat taklimah kita ini. Ibu bapa yang ada soalan boleh ajukan soalan di sini. Apa yang kita boleh jawab, kita jawab. Nadi nak jawab ke? Jawab. Okey, cik, name tag pada dengar tak? Dah dengar tak ini? Okay, name tag pada baju tu memang kena buat sendiri sebab kita memang tak ada buat kutipan. Jadi cikgu, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kedai lah untuk tempah. Ikut berapa helai baju dan berapa helai seluar. Nama pada baju dengan seluar perlu dilabel. Memudahkan murid-murid lah untuk ke tandas, nanti dia keluar tandas. Dia dah tak tahu baju mana dia nak pakai, nanti dia tak tertukar lah dengan kawan dia. Memang kena buat sendiri. Kita tak buatkan. Buat masa ni, yuran kita, bayaran tambahan tu kita memang tak ada kutip. Kita akan beritahu kemudian. Buat masa ni memang tak ada. Cuma ibu bapa kena sediakan barang-barang yang kita paparkan tadi tu lah. Memang pembayaran tak ada. Masa naik sekolah memang ibu bapa sediakan semua sekali. Kita terima barang daripada ibu bapa. Bayaran akan dikenakan jika ada arahan daripada pentadbir lah. Buat masa ni memang tak ada. Okey, buat name tag tu di Angsana. Angsana Johor Bahru. Tingkat tingkat 3. Dia sebelah badan tu. Sebelah kedai buku tu badan tu. Nak buat dekat Al-Fatih pun boleh. Al-Fatih pun ada buat.
Taman Universiti. Kalau dekat sana dekat sana ataupun Taman Universiti Al-Fatih. Sebab tahun-tahun sebelum ni memang kita buat kat sana, kita tempah kat sana. Boleh. Hanya buku saja beli di koperasi. Yang lain ibu bapa boleh cari barang-barang keperluan anak-anak di luar. Ikut kemampuan, ikut cuma cadangan saya lah. Barang-barang anak-anak tu kalau boleh beli yang tahan Faber-Castell ke. Jadi dia tak cepat patah. Sebab kita faham kan terang, warna pun terang. Jadi kalau boleh beli yang maksudnya yang tahan lama. Ya? Dekat sekolah beli buku saja, buku tulis tu tadi. File dua, satu file untuk profile bila datang murid, file pocket file biasa tu, kertas tu. Satu lagi file lembaran kerja, dalam tu dia ada divider. Sebab kita nak letak lembaran kerja tu mengikut subjek. Jadi dua jenis file. Okey, nanti segala paparan tadi kita akan masukkan dalam slide lagi sekali. Nanti ibu bapa boleh tengoklah, boleh baca, boleh tengok dan boleh bertanya dalam grup nanti. Kita akan pecahkan kepada 2 grup mengikut kelas. Nanti kita akan masukkan, dalam tu nanti ibu bapa boleh tanya soalan. Ada lagi soalan tak ibu bapa? Yang boleh saya boleh jawab kat sini lah. Nanti saya masukkan yang kelakapan tu, nanti kita masukkan dalam grup. Okey, ni kalau anak tak tudung boleh, tak ada masalah. Kita tak wajibkan dia bertudung. Siapa yang pakai tudung, yang anak-anak dia memang dah pakai tudung, pakai, teruskan. Kalau yang tak bertudung, tak pakai pun tak apa. Tapi pastikan yang tak bertudung dan yang bertudung kemas. Tudung, kalau pakai tudung, kalau boleh yang satu lapis, yang boleh tarik ke belakang. Sebab kita banyaklah pengalaman anak-anak bertudung ni, tudung dia ada yang pakai tudung kakak, ada yang pakai tudung adik. Jadi biar yang bersesuaian dengan anak lah. Kalau yang tak bertudung, pastikan kalau rambut panjang, ikat kemas-kemas. Kalau rambutnya senang jatuh, sepitkan rambutnya. Kita ajar pada masa yang sama, kita didik anak-anak lah untuk lebih kemas. Warna getah rambut yang boleh warna hitam atau putih sahaja. Tudung pun sama. Tudung putih saja. Sepit rambut pun warna hitam atau putih saja. Tak boleh ada corak-corak kartun-kartun, tak boleh. Mas boleh pakai apa-apa jenis tak cikgu? Boleh. Tak kisahlah jenis-jenis apa-apa, tapi yang bersesuaian dengan kanak-kanak lah. Jangan bagi yang dewasa punya. Bagi anak-anak punya pakai, tak kisah kain ke, yang 3 layer tu kan. Mana-mana pun boleh. Ikut kesesuaian anak-anak. Memang soalannya kebiasaannya budak-budak bawa beg tak cikgu hari-hari? Ikut sebelum COVID memang bawa beg, tapi disebabkan kita ada pandemik ni, jadi memang budak-budak tak bawa beg. Dia akan bawa file yang ibu bapa belikan. Kalau dia bawa balik file tu, maksudnya dia ada kerja sekolah. File tu bila cikgu bagi bawa balik, dia kena pulangkan keesokan harinya. Dia tak perlu bawa beg. Sebab alat tulis dia pun tinggal dekat sekolah. Dua-dua, seluar hitam dan blue black. Dua-dua boleh. Hitam boleh, blue black pun boleh. Facie boleh. Tak ada masalah. Boleh pakai. Facie boleh dibenarkan.
Ada lagi, tak ada lagi soalan? Kalau ada lagi kita masukkan dalam grup. Grup Telegram. Okey, 9:30 kita dah nak habis Okey, terima kasih ibu bapa yang meluangkan masa mendengar taklimat ini. Saya ucapkan terima kasihlah banyak-banyak. Saya Cikgu Safura binti Khalid dan tutup. Dan okey, kita jumpa di Telegram masing-masing Telegram group kelas masing-masing. Thank you semua. Thank you kepada semua parents. Bye. 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 Dah.